suara saya dengan jelas ataupun tidak? Sekiranya dengar suara saya dengan jelas, boleh tuliskan nombor 5, stream 5, and then tulis lokasi anda dari mana seperti komen saya ni. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan tulis di ruangan chat? Dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak? Wow, ada juga Lima Putrajaya, Muhammad Rizal. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Amira, salam perkenalan. Dari Putrajaya juga. Okey. 5 Kuala Terengganu, Kak Zil. 5 Sungai Petani, Tuan Nas, Kuala Lumpur, Setapak Nadi. Hai. Yang lain macam mana? Okey. So tuan-tuan dan puan-puan boleh terus mengajak team members dan family members untuk bersama dengan kita pada malam ini. Tuan Rusdi di Batu Pahat juga dengan strength 5. 5 Kota Kemuning Shah Alam. Alhamdulillah. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan sudah pun mendaftar akaun Quantum Metal? Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sudah pun ada akaun emas Quantum Metal, boleh tekan 1. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan belum dan ingin dengar saja pada malam ini, boleh komen 0. Alhamdulillah, nanti 1. Alhamdulillah, ramai dah 1 ni. 1. Okey. So bermakna tuan-tuan dan puan-puan dekat sini nak belajar dengan lebih jelas dan lanjut lagi lah berkenaan dengan quantum metal dan juga dengan produk. Alhamdulillah. Okey. So pada malam ini kita akan bersama dengan seorang lagi speaker yang tak asing lagi yang selalu berkongsi dengan kita, iaitu Didi Ila Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Didi lah malam ini bersiaran dari mana ni? Bersiaran dari rumah. Pastinya dari rumah lah kan. Saya dari JB. Rumah dari JB InsyaAllah pada hujung minggu ini pada hari Sabtu kita akan ke Senai Johor untuk bersama dengan Didi Ila juga sebagai speaker di road tour kita nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sekitar JB ataupun yang ada kenalan yang ingin tahu berkenaan dengan quantum metal, boleh join road tour kita orang dekat Senai nanti, dekat Hotel Zam Saham. Alright. So Didi lah, dia macam nak cerita kan, siapa yang dah pun mengenali Didi Ila ni? Kan asyik muka ni je keluar. Ya, asyik muka ni. Saya lagi lah. Okey lah. Jadi Didi Ila ni sebenarnya salah seorang housewife. Housewife di rumah yang berpendapatan agak besar juga. Duduk di rumah saja sambil duduk di atas sofa dekat belakang tu sambil dia menjana keuntungan dan juga mendapatkan passive income. Sisila, saya nak tahulah sepanjang pelibatan Sisila. Sisila bermula dengan quantum metal pada tahun 2022, betul tak? Tahun lepas 2020. Lepas. Jadi mula-mula join tu JAE 10 ataupun JAE 5 dulu? JAE 5 3 unit. Ya, terus jadi introducer kan. Okey. So saya yakin dah pasti kemudian Sisila dah pun membeli JAE 10. Betul ke tak? Of course dah. Mana lagi best JAE 10 dengan JAE 5? Of course lah JAE kali 10 cepat sikit. Okey, so saya nak tahu Sisila, dalam banyak-banyak unit JAE 10 lah kan, dalam banyak-banyak unit JAE 10 yang Sisila dah masuk tu, berapa average ataupun berapa profit yang tertinggi untuk satu unit tu Sisila dapat? Yang tertinggi kalau tak silap saya pernah terminate pada harga 2000 something lah, 2100 2200 macam tu. So roughly masa tu modal lebih kurang dalam 1500. So ada dalam 5 hingga 700 lah. Saya tak silap unit yang mana satu lah. Macam mana berapa unit untuk 5 ke 700 tu? Untuk satu unit. Untuk satu unit untung bersih 5 ke 700?
Ya. Ui, dahsyat lah. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Best ke tak best? Okay. So, mungkin kat sini yang ada yang tak tahu tau. Harga satu unit GAE 10X yang Sisila modalkan berapa? Dia lebih kurang 1,500 lah that time. 1,500. Macam sekarang pun dah 1,504 kan? 1,504 untuk satu unit termasuk dengan management fee. Ya, betul. Lebih kurang macam tu. 1,500 lebih dah sikit sekarang ni. Okay. Sisila, 1,500 keuntungan 5 ke 700 tadi. Dalam jangka masa berapa lama tu boleh dapat tu? Yang tu? Alamak, tak ingatlah saya berapa lama. Sampai Tapi setahun tak? more than ada yang dah setahun tu, ada lagi yang saya belum jual, belum terminate lagi. Yang dah terminate tu tak sampai setahun. Okey. Yang paling cepat boleh dapat keuntungan? 10 hari. 10 hari yang paling cepat Dahsyat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat video Zoom ni, best ke best? Oh, boleh komen sikit. Best ke tak? Kalau kita keluarkan modal untuk satu unit GAE tu dapat keuntungan dalam 5 ke 700 dengan modal 1,500. Best ke best? Of course best. Of course lah best kan. Best Okay, alright. Okay, Alhamdulillah kan. So dapat untung banyak tu Alhamdulillah kan. Jadi sebelum kita ikut apa yang Sisila dapat, kita pun nak buat, nak jana keuntungan macam Sisila ni, jom kita dengarkan terlebih dahulu berkenaan dengan quantum meter dan produk itu dengan lebih jelas. Jadi saya serahkan kepada Sisila untuk teruskan sesi pada malam ini. Teruskan Sisila, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang ada dan semua yang hadir pada malam ini. Okey, bersiaran lagi bersama saya Didi Ila Abdullah untuk Know Your Product untuk malam ini ya. Gitu. Alright. Okey. Kena kenalkan diri lagi ke? Boleh je, silakan. Okey, secara nilai roughly sikit-sikitlah tentang saya. Saya dah lebih kurang setahun lebih bersama Quantum Metal, bermula pada Ramadan tahun lepas, April tahun lepas. Alhamdulillah setahun sudah bergelar dealer developer dengan income sekarang semenjak jadi Didi lah, saya dah lebih kurang 3 bulan something macam tu lah. Sebagai dealer developer, alhamdulillah commission atau gaji 5 angka, alhamdulillah. So saya bermula dengan 3 unit GAE kali 5. So far dengan orang kata masa tu ialah modal tak ada kan, tapi saya sebenarnya bila tak ada modal, bila tak ada masa tu saya terkesan dengan pandemik lah so saya tak ada apa-apa dah masa tu. So ada modal dapat 3 unit pun dah syukur alhamdulillah. Tapi saya fokus sebab saya memang nak cari income. Saya bukan nak melabur semata. Saya nak cari income sebab saya memang tak ada source lah masa tu kan. Jadi fokus pada nak cari income. Jadi saya buat sharing, saya share dekat Facebook, saya share dekat status WhatsApp, saya share dekat IG. Lepas tu tak lama lepas tu lah baru saya start dengan TikTok semua. Jadi alhamdulillah dengan sharing-sharing tu memberi hasil lah. Alhamdulillah ada yang stranger, ada yang kawan-kawan yang jauh-jauh. So bila kita sharing ni, insya-Allah ada yang akan bertanya sebab ramai rupanya yang macam kita lah, yang macam saya yang nak cari, ada yang ada duit nak cari tempat simpan yang lebih yang lebih memberikan keuntungan, ada yang tak ada duit, maksudnya tak ada modal tapi nak cari sebagai passive income kedua ataupun sebagai orang cakap duit tepi lah macam tu kan, nak beli gula-gula ke, nak beli jajan ke, bermula macam tu lah. Jadi saya bermula dengan 3 unit JE kali 5.
Walaupun orang kata masa tu JE kali 5 tu macam lambat kan, memang lambat, tapi saya bermula JE kali 5 tu untuk saya naik sebagai introducer. So kalau saya tak ada nak tunggu cukup untuk JE kali 10 macam lambat kan, sebab saya ni saya nakkan passive income tu, jadi saya bermula sahaja dengan JAE kali 5. Alhamdulillah ada sikit-sikit, lepas tu tambah. 1 bulan saya bergelar dealer dan alhamdulillah lah, selepas tu kita sharing apa semua, so dapatlah dealer developer sekarang. Jadi nak katanya don't stop sharing, jangan stop sharing. InsyaAllah kalau tak ada hari ni mungkin esok, tak ada esok mungkin lusa. Apa yang penting adalah jangan putus asa, jangan cepat putus asa lah. Sebenarnya ramai yang tengah duk mencari peluang, mungkin belum jumpa dengan kita lagi. InsyaAllah one day insyaAllah akan jumpa. Okay, so apa lagi tentang saya? Saya rasa itu sahajalah. Okay, so saya start dengan sharing saya pada malam ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sharing. Saya ni suri rumah je. Jadi mungkin penyampaian saya ni tak samalah dengan orang lain mungkin yang cikgu ke apa kan. Jadi saya ikut style saya lah Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kenapa emas? Mula-mula sekali kenapa emas? Okay, sebab emas adalah mata wang yang terunggul yang kalis inflasi. Kalau kita nampak ini adalah kenaikan harga emas daripada tahun kalau dekat dalam ni kita nampak daripada tahun 1996 lagi sampai ke tahun 2020 kenaikannya adalah 607%. Anggarannya 25% setahun. Tak banyak pun kenaikan emas ni. Ini kita nampak 600 ni sebab dah daripada 20 tahun yang lepas more than 20 tahun yang lepas. Okay, ini adalah SSM untuk company kita Quantum Metal yang berdaftar dengan inilah SSM. Alright, mungkin tak berapa nampak lah, tapi sebenarnya kalau saya kat sini saya boleh nampak lah Alright, okay. Didaftarkan pada 30 Julai 2012 dengan modal berbayar 10 juta. Ini bukan syarikat Cak Ayam ya. Pembekal sistem perdagangan emas bank. Quantum Metal ni juga dia kalau ramai yang tak tahu, Quantum Metal ni adalah pembekal emas kepada bank-bank dekat Malaysia lah, bank-bank dekat bank-bank tempatan. Dan dia bukan sekadar bekalkan emas tetapi juga bekalkan sistem yang diorang duk jual beli dekat bank tu. Itu pun Quantum Metal yang bekalkan. Okay. So kita punya corporate syariah advisor masih lagi Ishraq Consultancy. Kita punya syariah advisor untuk produk adalah Tawafuk Consultancy. Okay. So ini adalah kita punya HQ lah dekat Jalan Residency Georgetown Pulau Pinang, dan kita juga ada office dekat Johor Bahru, dekat Setia Tropika. Dekat KL kita ada dekat G Tower Jalan Tun Razak. Alright. Ada satu lagi rasanya dekat ni macam tak ada dalam ni dekat Kuching. Okay, dan ada juga dekat Kelantan pun ada. Mungkin tak masuk lagi dalam slide ni. Alright. Okay, kita punya founder kita adalah Datuk Lim Kon Sun. Okay, kita punya ahli lembaga pengarah untuk Quantum Metal Sdn Bhd adalah Haji Kamari Zaman bin Johari, dan pengurusi bukan eksekutif untuk Quantum Metal Sdn Bhd adalah Tan Sri Datuk Seri Mazlan bin Lazim. Okay. Okey, ini adalah rakan niaga Quantum Metal yang kita cakap kita bekalkan emas kepada bank-bank tu tadi adalah Bank Muamalat, Alliance Bank, Afin Bank, apa lagi satu ni? Ada 4 kan? Okay. Ar-Rajhi Ar-Rajhi tak ada kat sini mungkin. Okey, ICBC, dan ini adalah kalau nampak kat sini adalah perunding syariah kita adalah Tawafuk Consultancy untuk produk-produk
GSA, GAE dan juga GCA. Ini tak ada kat dalam. Sekarang ni ketiga-tiga produk kita adalah disyariahkan oleh Tawafuk Konsultansi. Okey, Isra' sekarang adalah sebagai penasihat syariah. Alright, Isra' ni adalah under Bank Negara Malaysia dan diiktiraf di peringkat global lah. Alright. Okey, Quantum Mental Sedia Berhad juga adalah institusi pelapor di bawah Akta Pencegahan Penggubalan Wang Haram iaitu AMLA. Okey, so tak ada ni lah tak ada wang-wang haram tu semua, insya-Allah lah. Dan kalau nak ikutkan kita dekat Malaysia ni actually bukan Quantum Mental sahaja yang buat pembelian emas ataupun penjualan emas secara online. Ada juga syarikat-syarikat lain yang menawarkan simpanan emas yang patuh syariah lah. Okey, kesemua syarikat ni adalah kesemua syarikat ni ada perunding syariah yang bertauliah lah untuk setiap syarikat ni. Dan apa yang membezakan kita dengan syarikat-syarikat lain ni, kalau kita nampak dekat sini, yang lain-lain ni semua ada untuk saving. Nampak gold saving account, emas air account, uncang emas and whatever nah. So kalau kita nampak kat sini semuanya adalah saving. Kita sahaja yang ada extra produk iaitu convert dan juga gold asset enhance. Okey, apa benda yang convert dengan asset enhance ni sekejap lagi kita terangkan. Okey, so next okey. Bila kita kata pembelian emas secara online secara digital, dia bukan emas digital sebenarnya, dia secara digital, secara online, dan kita adalah bersandarkan kepada fizikal emas. Tiap kali kita buat belian tu sebenarnya ada fizikal dia, bukan atas paper semata-mata, bukan kata kita klik-klik kita nampak angka sahaja, bukan. Kita ada fizikal emas yang telah yang Quantum Mental dah simpan siap-siap dekat peti simpanan emas rasmi lah dekat Brinks Singapore. Okey, kenapa dekat Singapore? Sebab yang dekat Singapura ni adalah yang beroperasi yang dah lama, yang dah dipercayai lah, dah 162 tahun, yang dah 125 tahun terbinanya Brinks dekat Singapura ni dan beroperasi di 53 buah negara. Okey. Alright, dan emas-emas kita pula yang dekat Brinks Singapore tu kan dah diinsurankan 100% oleh Lloyd of London. Okey, kalau kita comparekan dengan simpanan simpanan dekat bank, kita simpan duit dekat bank pun actually tak adalah diinsurankan 100%, hanya 250,000 sahaja. PDIM cover duit kita yang dekat bank tu hanya 250,000 sahaja. Sedangkan emas kita di Brinks Singapore diinsuredkan 100% oleh Lloyd of London. So insya-Allah selamat, ada black and white, ada dokumen apa semua, bukan just kata-kata sahajalah. Alright. So Quantum Mental juga adalah pengedar eksklusif The Perth Mint Australia. Apa benda The Perth Mint Australia ni? Okey, ini adalah syarikat emas yang dimiliki oleh Kerajaan Australia Barat dan merupakan pengeluar emas berketurunan tinggi ke pasaran seluruh dunia. Okey, dekat Malaysia ni hanya ada dua sahaja pengedar sah emas Perth Mint ni, iaitu Quantum Mental Sedia Berhad dan juga Tome. Tome Gold Jewellery Holding tu. Ada dua sahaja. Dan kita adalah salah satulah. Alright. Okay. Ini adalah inilah pelantikan Quantum Mental sebagai pengedar eksklusif. Alright. Pembekal emas Quantum Mental. Okey, selain daripada Perth Mint, kita ada IGR Turki yang dari Turki lah, yang melalui Istanbul Gold Refineries. Okey, pembekal Quantum Mental ni sejak
sejak 2021. Dan terbaru adalah di Besra Bau Sarawak. Projek usaha sama antara syarikat Besra dan juga Quantum Metal di Bau Sarawak. Alright. Okey. Pemulihan ekonomi dengan Quantum Metal. Apa yang ada dengan Quantum Metal sebenarnya? Okey, inilah dia GSA Gold Saving Account. Kita tukarkan duit kita kepada emas. Kita bukanlah sebenarnya orang kata beli emas. Sebenarnya kita tukarkan mata wang kita kepada emas. Dan dekat GSA ni kita boleh beli serendah RM10. Okey. Boleh beli serendah RM10, jual pun boleh jual serendah RM10. Okey, dan kita juga dengan GSA ni kita boleh buat transfer gram dari GSA to GSA. Okey. Alright. Yang kedua adalah gold convert account. Yang ini adalah similar lah, bukan pajak tapi similar tu pajak. Okey. Tukar 85% daripada pegangan emas kepada tunai lah. Kita convert lah. Yuran berdasarkan jumlah pembayaran secara prorata. Tiada had masa untuk menebus. Okey. Kita cerita ni secara detail sekejap lagi. Okey, yang ini adalah gold asset enhance. Tingkatkan aset emas anda sehingga 5 kali ganda dan atau 10 kali ganda. Ambil untung pada bila-bila masa sahaja berdasarkan harga emas semasa, tak perlu tambah nilai, tiada panggilan margin. Okey, untuk GAE ni actually dia tak ada dia tak ada masa, tak ada tempoh, tak ada tempoh matang. Kata kita kena dah beli hari ni kena tunggu setahun baru boleh jual ataupun baru boleh terminate ataupun beli hari ni ada tempoh-tempoh tertentu, tak ada. Ikut pegangan kita, ikut keuntungan kita, berapa banyak yang kita nak. Kalau kita rasa kita dah contohlah beli hari ni, esok emas naik, kita dah ada untung, rasa nak jual, kita boleh jual. Tak ada kata semalam beli hari ni tak boleh jual. Tak ada macam tu ya. Right. Okey, ini adalah gold storage account yang tadi tu. Katakanlah kita ada tunai RM100,000. RM100,000 kita just tukar sahaja kepada gram. Okey, kita masukkan kat dalam gold storage account RM100,000. So kita ada nilai RM100,000 lah. Tetapi kita ada kita ada spread lah. Untuk emas ni mana-mana pun bukan kata dekat Quantum Metal sahaja, kita belilah emas dekat mana-mana sekalipun kita dikenakan spread. Setiap kedai akan ambil spread. Spread ni adalah keuntungan sesebuah syarikat lah yang buat penjualan emas. Okey. So apa kelebihan gold storage account ni? Kelebihannya adalah kita beli emas ni adalah emas 99.9. Kalau kita biasa panggil emas 999 macam tu. Okey, dan emasnya adalah emas fizikal permin yang diiktiraf antarabangsa. Okey, pengeluaran tunai boleh keluarkan bila-bila masa. Kalau kita dah buat simpanan hari ni, buat simpanan pagi, rasa petang nak keluarkan balik, just boleh je keluarkan. Tak ada sekatan lah, tak ada sekatan mengatakan esok baru boleh keluarkan ke lusa ke, tak ada. Anytime. Okay. So simpanan emas macam tadi biasalah serendah RM10. Okay. Beli emas dekat Quantum Metal, harga emas tu semua kedai dekat satu dunia pun akan berdasarkan kepada harga LME, iaitu harga London Metal Exchange. Okay. Untuk Quantum Metal ni, Quantum Metal akan charge 7%. Spread 7%. Which is yang paling murah lah dekat yang termurah dekat pasaran. Okey. Kalau dekat kedai emas biasa yang kalau kita beli emas tu, kalau emas fizikal kat kedai biasa, spread dia agak tinggi lah lebih kurang 25% hingga 30%, lebih kurang macam tu. Okey, untuk gold convert account gold convert account kita boleh daripada GSA yang kita masukkan dekat GSA tu, actually kita boleh convertkan semula kepada tunai, kepada cash. Contoh kalau kita samalah, dia sama je kaedah dia macam kita pergi beli emas dekat kedai emas biasa kan. So bila kita nak
kita nak guna duit kan, kita akan bawa balik emas tu sama ada kita pergi jual ataupun kita pergi pajak gadai lah. Biasa kan Arahanu lah, kalau kita orang Islam ni Arahanu. So bila kita bawa pergi Arahanu, sebab kita nakkan duit lah kan, kita bawa pergi sana sebab kita nak cash kan, kita nak cash money. So sama je, lebih kurang je konsep dia sama tapi berbeza. Berbeza. Okey, untuk yang ini, untuk gold convert account ni, kalau kita ada 100,000, okey, 100,000 dekat dalam akaun GSA kita boleh keluarkan 85%. Maksudnya yang ini ni, okey, dia macam ni macam ni saya nak pukul. 100,000 ni actually masa kita masukkan dekat dalam GSA, dia akan tolak dengan 7% spread. 7% spread ni kalau 100,000 maksudnya kita akan ada berapa 93 lah kan? 93,000. So daripada 93,000 tu kita boleh keluarkan 85,000. So itu yang kita katakan tukarkan sehingga 85% tu. 85,000 tu sebenarnya dah tolak dengan spread yang 7% tu. Kalau lagi satu kalau perasan kita nampak yang 91%. Sebenarnya 91% tu adalah selepas ditolak dengan 7%. Tu yang kita boleh keluarkan sehingga 91%. Macam tu. Dia ada dua. Tapi sebenarnya amount dia sama je, lebih kurang je. Okay, so untuk gold convert account ni, untuk kita bila kita keluarkan cash 85% tu, of course lah dia tak adalah free macam tu sahaja. Okay, QM akan kenakan charge sebanyak 3.5% setahun. Okay. Okay, untuk yang ini ni, kelebihan ni kelulusan segera. Maksudnya kelulusan segera ni maksudnya tak payahlah kita sampai nak kena mohon, nak mohon apa semua tu, tak adalah. Memang kalau dalam sistem tu bila kita buat je conversion, request je GC, kita akan dapat. Of course lah kita akan dapat. Okay, tak ada syarat-syarat lain lah. Alright. So kalau nampak kat sini upah simpan GCA pendahuluan tunai, kalau daripada 100,000 kalau kita ambil 85,000. Ini contoh So upah simpannya adalah 2,975 setahun. Kalau kita bahagikan dengan hari, RM8.15 sehari. Ini contohlah. Kalau yang lain tu kita just kira je lah. Upah simpannya adalah 3.5% setahun berdasarkan kepada tunai yang kita cashkan. Bukan kepada yang 100,000 ni bukan Ya 35% tu daripada 85% yang kita keluarkan. Alright. Siapa yang ada kemusykilan nanti lepas ni boleh tanya. Alright. Okay, kalau kita nak comparekan dengan yang upah simpan dekat pajak gadai tu, of course lah jauh beza lah. Kalau dekat Arahanu kita nampak bank rakyat ni 9% hingga 12% setahun. Dekat Yapim 16% setahun. Dekat kedai-kedai pajak biasa tu 18 hingga 30% setahun. Kalau comparekan dengan kita 3.5% setahun, memang jauh beza lah. Alright. Okay. So next, ini adalah killer produk dekat Quantum Metal. Okay, Gold Asset Enhance, gandakan simpanan kita yang dah ada tu. Okay, ini contoh lah Untuk 100,000 dekat GSA kita tu, kita boleh gandakan kepada 1 juta untuk JE kali 10. Alright. Okay. Alright. Okay. Produknya adalah produk yang pertama di dunia. Tak ada kat tempat lain. Okay. Konsepnya digunakan konsep pembiayaan tawarruk, iaitu pembiayaan bertangguh yang kita tak perlu bayar. Yang kita tak perlu bayar pun, yang 9 kali ganda yang diberi kepada kita tu. Okay. So dia tak ada panggilan margin, tak ada perlu tambah nilai. Orang panggil tak ada margin call. Kalau biasa orang trade saham ni dia tahulah. Tak ada margin call, tak perlu tambah nilai, dan yuran pengurusan ke atas pembiayaan yang dibagi tu adalah 3.5%. Okey, boleh ambil untung bila-bila masa sahaja berdasarkan kepada harga emas semasa. Okey, macam ni konsep GAE ni. Okey.
Pembiayaan tawarruk murabahah. Katakanlah kita bermodalkan satu unit satu unit sekejap yang ini pembiayaan tawarruk. Okey, sekejap saya tunjuk contoh. Put slide ni. Okey. Pelaburan awal. Okey, yang ini contohnya adalah 100,000. Contoh, kita ada modal 100,000. Okey, bila kita buat belian 100,000, QM auto dia auto akan bagi pembiayaan kepada kita sebanyak 900,000. So kita akan ada pegangan 1 juta. 1 juta ni dalam nilai gram lah. Yang 900,000 ni pula QM akan kreditkan kat dalam akaun kita dalam bentuk gram. Okey. So kita dengan 100,000, so kita akan ada pegangan 1 juta. Okey. Bunyi macam ni kan, macam ya tak ya kan. Okey, kita tengok yang ni Okey, katakanlah masa harga kita beli tu kenaikan emas yang berlaku adalah 20%. Okey, daripada 1 juta ni kita kalikan dengan kenaikan 20%. So keuntungannya adalah 200,000. Okey. Dan yuran pengurusan pula, dia kata, boleh ke dia bagi macam tu je ke 900,000 tu? Dia tak adalah bagi macam tu je sebab content meter ni pun buat bisnes kan. So kita nakkan keuntungan dan dia pun nak untung juga. Okey, so yuran pengurusan dia adalah 3.5% ke atas 900,000 ni. Ke atas pembiayaan yang dia bagi kat kita yang 90% tu. So kalau kita, kalau dengan modal 100,000, kita kalikan dengan pembiayaannya 900,000, so setahun lebih kurang 31,500. Okey. Okey. Kalau kata pembelian kita tu kan, maksudnya genap setahun lah kita buat penjualan. Okey. Kita buat penjualan dengan kenaikan emas 20%. Sebenarnya emas naik 2% sahaja, tapi sebab dikalikan dengan pembiayaan tu kalikan dengan 10 tu yang jadi 20% tu. Okey, so keuntungan bersih adalah 200,000. So kita tolakkanlah dengan 31,500 yuran pengurusan. So kita masih ada untung 168,500 ringgit. Okey. Okey tak okey sebenarnya ni? Okey tak okey ni? Alright. Sekejap okey. Okey, ni kita nampak dalam unit yang ni. Okey, cadangan untuk satu unit JE kali 10. Tadi nampak macam 100,000 macam besar sangat kan? Okey, cuba kita tengok yang sikit pula, yang kecil. Okey, untuk satu unit JE 10 kali ni, katakanlah, okey, ini masa slide ni, harga 242 ni pada tahun 2021 ni. Okey, bulan 9 2 tahun lepas. Okey, katakanlah kita ada 1,000. Okey, bila kita ada 1,000, kita buat pembelian 10 kali ganda kita akan dapat 10,000 lah. So bermaksudnya modal kita 1,000 sahaja, tapi kita menunggu keuntungan ke atas 10,000. Macam best kan bunyi dia tu. Modal kita 1,000 je. Okey. So untuk 9,000, 90% pembiayaan tu dia akan charge kita 3.5%. So setahun lebih kurang dalam 315. Okey, untuk yuran pengurusan ni kita kena bayar upfront. Masa kita beli tu kita terus kena bayarlah yang ni. Itu yang kos kita kalau kata harga emas 1,000 ditambahkan dengan yuran management fee. Kita selalu panggil management fee 3.5% tu yang sekarang tu jadi dalam 1,500 tu. Okey. So jika harga emas naik 20%, 20% kalikan dengan 10,000 lah. Bukan dikalikan dengan 1,000 tetapi dikalikan dengan 10,000. Okey, so dapatlah 2,000. So keuntungan 2,000 tolakkan dengan yuran pengurusan RM315. Ini untuk setahun Ini pengiraan untuk setahun. So kita dapat RM1,685. Okey. So anggaran, okey. Bila kita buat anggaran daripada harga kita beli tu, harga emas semasa 242. Okey, katakanlah emas naik harga 254. So dikirakan kat sini keuntungannya adalah 50%. Kenaikan sebenar hanyalah 5%, tetapi bila kita kalikan dengan 10 dia jadi 50%. So keuntungan adalah 500.
Okey, kalau naik 266, dia dah jadi kenaikan 10%. Tetapi disebabkan kita dapat pembiayaan tadi, so kalikanlah dengan 10 jadi 100%. So keuntungannya adalah 1,000. Modal 1,000, untung 1,000. Itulah kita kata ni. Bukanlah kata emas tu naik 100%. Tidak, emas tu cuma naik 10% sahaja. Tapi sebabkan pembiayaan tu. Kalau tak ada pembiayaan, kalau kita kirakan kita buat beli emas biasa. Contoh kita letak je dekat dalam GSA. Contohlah, bila kita letak dekat dalam GSA, kenaikan katakan emas naik 10%, maksudnya keuntungan kita hanya 10% sajalah daripada modal kita 1,000 tu. Tapi kalau kita letak dekat JAE kali 10 ni, kan, kenaikan emas 10%, kita untung 10%. Kenaikan emas 10%, kita untung 100%. So ini contoh, kalau kata dia naik RM285. Sekarang sebenarnya emas dah 300 lebih kan. So siapa yang beli masa dekat harga 242 ni, nampak tak keuntungan dia berapa? Boleh cecah 200% macam itu. So sekarang kalau naik 285 daripada 242 ni, kita dah untung 1,700. Modal 1,000, untuk 1,700. Kalau katalah ambil masa 2 tahun lah kan. Contohlah ni, kalau kata ini masa ni September 2021, sekarang ni dah Jun 2023. Harga 285 ni masa last year ni kalau tak silap kan. Kalau lah macam gitu kita kata 2 tahun Kalau lah ambil masa 2 tahun sekalipun, kalau jenis yang letak je, biar je macam tu kan. 2 tahun sekalipun, keuntungan dia RM1,700. Kalau lah kita compare, kita letak dekat medium pelaburan yang lain 1,000 dengan bonus ataupun dividen 5% setahun. 5% dapat berapa? Cuba congak-congak sendirilah. Kan? 5% dapat berapa? Itu setahun kita kena tunggu tu. Kan? Yang ini katakanlah orang kata tunggu 2 tahun pun sangat-sangat berbaloi lah. Memang jauh beza. Alright. Ini adalah yang tadilah gold price performance in 20 years. 20 tahun ni. 20 tahun pergerakan harga emas. Emas tak pernah murah sebenarnya daripada tahun kalau kita nampak kat sini tahun 2000 tu harga emas baru berapa kan. Sekarang harga emas dah berapa. So apa akan berlaku lagi 5 tahun, lagi 10 tahun. Untuk jangka masa panjang, of course emas akan sentiasa menaik lah. Kalau turun tu untuk jangka masa pendek, dia turun sekejap naik balik tu, tu biasa. So untuk GAE ni macam ni lah. Untuk GAE ni actually biasanya kita akan take advantage masa harga emas buat ni. Kat sini kita beli, kat sini kita jual, kat sini kita beli, kat sini kita jual. Macam tu lah. Alright. So ini adalah prestasi harga emas dalam tempoh setahun. Macam ni lah, setahun ni tengok daripada November tahun 2000 emas turun naik. Kalau kita nampak kat sini emas tu turun naik. Bukan dia menaik je. Bukan sentiasa menaik je. Sekejap. Kalau kat sini, kalau kita nampak kat sini, okay, biasanya untuk produk GAE ni kita akan sini. Kalau kat sini biasanya dah ni kan, so kat sini kita akan beli, so kat sini kita akan jual, sini kita beli, sini kita jual. Tengok berapa banyak setahun kita boleh buat buy and sell. Nampak sini. Kalau kata ni dah beli ni kita beli lagi. Setiap kali emas turun ni kita buatlah belian, kumpul gram. Ni kumpul gram, beli kat sini kan, jual kat sini, jual kat sini, beli kat sini, jual kat sini, beli kat sini, jual kat sini. Macam itulah lebih kurang konsepnya. Tapi kita tak tahu sebenarnya. Kita tak tahu pergerakan harga emas ni nak naik ke nak turun ke selepas tu kan. Kalau macam ni dah history ni kita nampak lah. Bila dia naik kat sini dia turun kat sini. Bila dia dah buat kenaikan dia turun. Bila dia buat kenaikan dia akan turun. So kita boleh ni lah. So tiap kali emas turun je kita beli. Emas naik je kita jual. Itu je untuk GAE ni. Okay. Alright. Ini adalah yang ni lah, yang tahun 2000 dengan 21. Okay, nampak tak keuntungan dia kat situ. Harga emas tertinggi tu
harga emas tertinggi. So ini harga emas terendah. Okey, 40% keuntungan, 80% keuntungan. Kenaikannya taklah banyak, 4% saja, 8% saja. Tapi kita kalikan dengan 10 tu yang kita dapat 40%, kita dapat 80%. Alright. So ini adalah testimoni, adalah keuntungan yang mana dah beli GAE. Nampak kat sini, ini tahun 2021 lah. Modal 200,000, 205,000. 205,000 dalam masa tempoh, kalau nampak kat sini ni bulan 10, ni bulan 11. Sebulan keuntungan dia adalah 20%. Keuntungan bersih RM41,762 dalam tempoh sebulan. Mana nak dapat kat tempat lain. Tapi yang ini ni mungkin masa ni memang rezeki lah. Okey, rezeki masuk pada timing yang betul, masuk sekejap je lepas tu dah terus naik. Ini pun bukannya individu ni, ini adalah Ma'had Tahfiz, Ma'had Tahfiz Quran Al-Bukhari. Dan ini pun sama juga, dia masuk balik modal 264. Ini pun yang sama ni, dia masuk balik pada modal 264 bulan 11. Bulan 11 dia jual pada bulan 2, 11, 12, 1, 2 dalam tempoh 3 bulan lebih kurang. So keuntungan 38,000, 14%. Sebab modal dia besar, so dia nampak macam banyak lah. Walaupun kenaikan cuma 14%, tapi keuntungannya bersih adalah 38,000. Okey, yang ini pun okey, akan masih dia keuntungan. Ini nampak modal 500 lebih. Untung nilai semasa tu dah 1 juta, masih whole lagi. Ini yang sebelum ni lah, yang tahun 2022, tahun lepas punya. So kalau tengok kat sini pun keuntungan dia dalam tempoh 6 bulan pun dia dapat 89%. Okey, ini ini adalah akaun persendirian. Ada nama lagi kat sini. Okey, modal 940,000 kan. Tempoh dalam masa seminggu. Seminggu je dia dapat 53,000. Alright. Okey. Ini adalah Quantum Metal official website lah. Okey. Quantum Metal Exchange. Alright, itu sahaja untuk ni. Saya tercepat ke? Ada yang tak faham ke? Boleh bertanya semula lah. Masa pukul berapa ni? 9.44. Laju ke saya ni? Okey, tak apa Sisila. Alhamdulillah. Kita ada soalan juga dekat ruangan chat ni. Okey. Tolong saya bacakan. Saya ingat Puan Ida ni dia baru masuk sikit kan. Dia telah masuk. Berapa harga nak beli GAE 10X? Saya baru je jadi ahli, tak berapa faham. Dekat mana nak tengok pergerakan emas naik turun? Okey, untuk harga GAE ni, harga dia adalah harga tetap US dollar 250 untuk satu unit, plus dengan US dollar 7875 untuk management fee. So 32875. Itu adalah modal yang tetap. Yang tak tetapnya adalah dalam bentuk RM lah, sebab ikut exchange rate semasa. Kat mana nak tengok pergerakan harga emas? Kalau biasa dengan kalau sebab macam saya sebelum ni, kalau saya tengok dekat ni lah, dekat TradingView boleh, dekat Gold Live pun boleh. Saya rasa kita boleh sharekan link yang untuk tengok gold price tu kan. Biasanya ada share selalu kat dalam group. Itu kalau nak tengok pergerakan harga emas turun naik lah. Ada lagi soalan? Menjawab tak soalan tu? Okey. Saya nak menjawab lah. Dan Puan Anis Akmal, dia bagi tahu, saya masih baru join Quantum Metal. Apps dia pun saya tak faham lagi. Ada kelas untuk explain penggunaan apps tak? Ada. Puan Anis Akmal. Sekiranya Puan dah daftar akaun Quantum Metal, dah ada dah akaun, saya syorkan Puan masuk kelas esok malam. Yang kita akan explain berkenaan dengan sistem lah. Apps ni lebih kurang jugalah, cuma berbeza sedikit. Puan Ila kan? Dia sama je. Kalau saya lebih suka guna web.
Sebab web tu dia clear kan, dia ada semua. Betul. Saya lebih selesa guna web lah. Apps tu biasanya saya gunakan untuk tengok harga QM je. Yeah. Lagi Nadi, Salam nak tanya, saya beli GAE5 guna CIMB Bank Click. Bila saya nak terminate, tengok dekat payment detail Maybank dan bukan nombor akaun saya. Apa perlu saya buat? Itu yang Maybank tu adalah akaun Quantum Metal. Duit yang kita beli GIE tu dimasukkan ke dalam Quantum Metal punya bank. Itu bukan bank, malah bukan bank kita. Dekat dalam list tu kan. Dekat dalam description yang detail tu semua kan kita nampak ada Maybank kan. Itu memanglah kita punya bukan akaun kita, itu Quantum Metal punya akaun. Tak ada masalah pun. Okey. Tuan Nas tanya, boleh bagi contoh tak yang persen keuntungan GA5? Saya tak faham lagi. Macam mana? Apa soalan dia? Boleh bagi contoh tak yang persen keuntungan GA5? Saya tak faham lagi. Persen keuntungan? Percentage keuntungan tadi kot. Oh, percentage keuntungan. Sekejap Nak kira keuntungan tu. Sekejap Okay, sekiranya ia tidak menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan yang telah bertanyakan soalan, sila komen lagi tau. Ataupun buka terus mic dia. Sebab kita ada ruang masa yang agak banyak. So sekarang ni tuan-puan boleh bertanyakan terus. Mana saya nak tunjuk yang ni? Okey, percentage keuntungan ni macam ni. Kejap saya tak blank. Okey, contohlah Okey, contohlah macam ni. Harga sekarang berapa Harga Didila tengah share screen ke apa ni? Ya, saya tengah share screen. Sekejap saya nak tengok harga sekarang. Gelap. Okey. Harga sekarang adalah LME 6255. Okey. Harga sekarang adalah LME 6255. Okey. Untuk GAE ni kita kena tahu untuk GAE kali 10 ni dia daripada harga LME tu plus dengan 3%. 3% spread. Okey. So bila plus dengan 3% spread, harga buy kita adalah 62.55 kan, tambah dengan 3%, so dia akan jadi 64.42. Okey. Ini adalah harga buy kita. Ni buy price. Okey. Ini buy price. Oh, sorry. Okey. Untuk GAE kali 10 GAE kali 10 harga tetap dia adalah US dollar 250 tambah dengan management fee 3.5%, 7875 US dollar. So harga akan jadi US dollar 328.75. Okey, ini adalah harga tetap. Okey, bila nak kalikan macam contoh kalau kata hari ni exchange rate berapa? 4.577 lebih kurang kalau tak silap saya lah. Masa saya buat belian tadi lebih kurang macam itulah harga dia 328.75. So kalikan dengan 4.577, so lebih kurang RM 1504. Okey, jelas kat sini. Okey, ini adalah modal kita. Okey, modal. Berlaku kenaikan harga emas. Okey, bila berlaku kenaikan harga emas, okey. Tadi modal kita RM1504. Okey. Allahu Akbar. RM1504 pada harga berapa harga tadi? 65. Buy price kita berapa yang tadi? Siapa ingat? 64 point berapa tadi? Dalam USD 64 lah, lebih kurang macam tu Okey, bila berlaku kenaikan harga emas, katakanlah USD katakanlah emas naik pergi ke harga
USD 68 contohnya. Okey. Bila berlaku kenaikan macam ini, kalau kita nak tahu berapa kenaikannya, kita ni je lah 68 ni kita tolakkan dengan 64. So kenaikannya adalah $4. Okey, kenaikan $4. So $4 ni kita bahagikan dengan 64, kita kalikan dengan 100. So kenaikan dia adalah 6.25%. Okey, ini kenaikan 25%. Okey, kita modal 1540 ni kan kita baru 10%. So another 9%. Okey. 9% yang Quantum Metal bagi tu dia akan menjadikan kita ada 10 unit lah. Kalau ini 1 unit kan. So 9% ni tambah dengan 9, so kita akan ada 10 unit. So dalam 10 unit ni dekat harga 64 ni, okey. Ini dah jadi pengiraan tapi tak apalah sebab ada masa kan. Tapi tak apa sebab ada masa. So daripada harga 64 ni, masa kita beli kan harga 250 US dollar. Okey, ni harga tetap lah. Tak masuk dengan management fee. So kita kalikan dengan 10 termasuk dengan pembiayaan, so 2,500. Okey, 2,500 ni pengiraan dia kita bahagikan dengan yang 64 ni. 2,500, okey, kita bahagikan dengan 24. So kita akan dapat 39 gram. Untuk 1 unit ni. 1 unit modal kita ni, kita akan dapat 39 gram termasuk dengan pembiayaan yang 90%. Okey. So bila berlaku kenaikan harga emas, dia akan kira based on kita punya 39 gram ni lah. Itu yang kita kata, kalau kata kenaikan emas 6.25%, kita kalikan dengan 10. So kenaikan dia adalah 62.5%. Macam tu. So keuntungan kita pula dikirakan contohlah kalau kata modal 1,500, modal 200 ni modal asal kita ni kan 250 ni. Okey, 250 ni kita kalikanlah dengan 62%. 250 kalikan dengan 62.5%. Sekejap ni. 250 kalikan dengan 62.5%. So kita ada keuntungan kita adalah 156 US dollar. 156 US dollar 0.25. Ini dalam US dollar. So kalau kita kalikan dengan 4.5 something, lebih kurang macam tu lah. So keuntungan kita adalah, profit kita adalah 703.12. Yang ni RM. MYR. Itulah pengiraan dia kalau nak tahu macam mana kita boleh untung. Menjawab tak? Siapa yang tanya tadi Nas tanya dia yang JA5. JA5 ke JA10? JA5 yang dia tanya. JA5. Okey, kalau JA5 sama je, pengiraannya sama je. Cuma kalau yang tu 5 kali ganda, yang ni 10 kali ganda. Sama. Kalau harga ni tetap sama. Katakanlah kalau yang kali 5, kenapa tak cakap tadi cakap ni kali 5. Kita kira kali 10. Okey, katakanlah $4 kan. So kalau yang ni maksudnya dia tak jadilah 39 gram ni. Kalau untuk kali 5 dia USD 25 sahaja. 25 per unit. USD 25 per unit. So 5 kali ganda je lah. Kalau yang tadi kita kirakan 62.5 ni 62.5% ni adalah 10 kali ganda kan. Saya ingat tadi tanya yang 10 kali ganda, saya kiralah 10 kali ganda. Rupanya 5 kali ganda. Sama je. Yang tu 5 kali ganda. Based on modal kita yang tu dan pembiayaannya adalah 5 kali ganda. So tambah dengan 4 lah. Kalau ni tambah 9 kan. So ni tambah 4 bahagian lagi menjadikan 5 kali ganda kan. Ya betul. Okey. So Puan Adi bagi tahu, saya risau duit saya masuk ke account Maybank tu. Sekarang Puan dah explain, saya dah jelas. Thank you. Betul. Sebab tu selepas saja tuan-tuan dan puan-puan buka account, tuan-puan diminta untuk verify account yang mana kita
perlu masukkan maklumat akaun bank kita berkaitan dengan maklumat diri kita, berkenaan dengan eKYC. Semua tu adalah untuk menjaga dan keselamatan aset kita jugalah. Jadi perlu isi sebaiknya. Okay, so yang dari Puan Farhana Adnan. Yang GAE pembelian kali kedua dah tak ada management fee kan, bayar time pembelian pertama. Okey, saya ingat Puan Farhana ni juga yang baru masuk. Mungkin saya nak berikan laluan kepada Cecilia untuk jelaskan ni sebab dia cakap berkenaan dengan management fee Puan Ella. Oh, management fee. Okay. JAE. Ni So soalan dia apa? Agak salah faham ni. Dia kata GAE pembelian kali kedua dah tak ada management fee kan? Bayar time pembelian pertama. Pembelian of course lah. Ya, management fee 3.5% kan? 3.5% management fee ni adalah dikenakan ke atas pembiayaan. Okey, dikenakan ke atas pembiayaan. Contoh kalau kita buat belian 1 unit kan? Kita buat belian 1 unit. Pembiayaan adalah 9 unit. So 3.5 ni dikenakan ke atas pembiayaan yang 9 unit ni. Maksudnya kalau kata kita beli 1 unit, kita kena bayarlah 3.5% ni untuk 1 unit, which is US dollar 250 kalikan dengan 3.5%. So kita dapat US dollar 7875. Ni tulisan doktor, buat faham je lah. Alright. So setiap kali kita buat belian, maksudnya kalau kata hari ni kita beli 1 unit, kita kena bayarlah 7875 ni. Esok ataupun petang ke ataupun pembelian kedua kita. Pembelian kedua kita beli lagi 1 unit kan. So kita kena bayar juga 7875 ni. Yang kata tak kena bayar tu contohnya dia macam ni. Katakanlah kita beli 1 unit ni sekarang pada bulan Jun. Okey. Jumpa Jun tahun 2000 contoh kita beli pada bulan Jun 2023. Jun 2024 contoh kita tak buat jualan dalam tempoh setahun ni, kita tak buat jualan. Okey, yang management fee untuk setahun ni kan, dia dah habis dah ni sebab dah setahun dah. Tempoh setahun ni maksudnya yang management fee ni dah habis. So bila untuk nak start lagi, contohlah kita tak jual lagi kita tak jual lagi, dia jumpalah sampai Jun 2025. Ni contoh sahaja So untuk tempoh 2024 Jun 2024 sampai Jun 2025 dia akan incur lagi management fee kat sini. Okey? 7875, tetapi kita tak perlu top up pun, tak perlu bayar ni. Tak perlu bayar. Kita bayar first je. Tahun pertama sahaja yang kita bayar. Jika tahun kedua kita masih lagi belum buat jualan, walaupun dikenakan lagi management fee 7875 untuk tahun kedua, yang ini yang kita tak perlu bayar. Yang ini akan di-coverkan dengan kenaikan harga emas nanti. Macam tu. Kalau kata kita buat hari ni beli 1 unit, esok beli 2 unit kan, tetap kena bayar. Management fee ni tetap kena bayar. Yang tak perlu bayar tu masuk tahun kedua yang tak perlu dibayar. Okey, menjawab. Alhamdulillah, saya kira menjawablah yang dia nak tahu tadi tu, management fee bagi tahun kedua tu kan. Jadi akan ditolak dari keuntungan bila kita terminate lah. Ya, betul. Okay, next. Ada soalan lain? Okey, saya ada soalan tanya. Okay. Assalamualaikum Tuan. Boleh kenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Koyum. Daripada grup Anas lah. Okey. So, saya cuma summary-kan daripada conversation ni. Okey, maknanya management fees ni dikenakan disebabkan oleh pembiayaan yang dia bagi pada kita lah kan? Ya, betul. Jadi, of course lah company pun dia nak jadi sebahagian daripada business partner kita. Jadi, dikenakanlah sebab dia bagi 9 kali ganda dekat kita kan? So, kalau ikutkan dekat sini, sebab Farhana tu downline saya. Jadi, saya nak explain sikit lah. Jadi sebenarnya Quantum Metal dia memberikan satu fair share kepada kita semua sebab dia konsep murabahat tawaruk financing di mana bila dia bagi kita facility tu kita kena bayar management fees. Tetapi management fee yang dikenakan tu
dia prorated kalau let's say harga emas tu naik kurang daripada setahun. Contoh. Betul. Jadi Quantimeter is being fair with us. Cuma untuk setiap kali pembelian tu QM akan kena dengan kita 3.5% lah. Okay. Jadi dengan cara macam tu di mana kita punya keuntungan? Keuntungan kita apabila kita punya kenaikan kita lebih daripada 3%. Contoh masa kita beli QM ni GAE 10 ni kita bayar harga termasuk dengan spread 3%. So macam mana kita nak kontrakan balik dengan management fee yang kita dah bayar tu, kita hanya perlu tunggu harga emas naik lebih daripada 3%. Tapi di Quantimeter jangan risau sebab kita punya keuntungan 10 kali ganda daripada harga LME. So itu penjelasan kepada saya punya downline. Sorry dia baru masuk hari ni. Tak apa, no problem. Orang lain pun boleh belajar mungkin. Daripada soalan tu insyaAllah orang lain pun boleh belajar juga. Okay, no problem. Okay, harap menjelaskan. Assalamualaikum. Okay, daripada Nafatin Nadia, kita boleh register pasangan guna referral code kita. Betul? Boleh? Terangkan sikit lah Aziz. Dila. Apa? Boleh jelaskan sikit berkenaan dengan referral link tu. Referral link apa? Soalan ni macam mana semula? Kita boleh ke register pasangan guna referral link kita? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Memang digalakkan lah setiap orang cuma cuma boleh ada satu akaun sahaja. So jadi kalau macam kita contohlah kan, kita dah ada akaun, so nak register akaun pasangan kita, register bawah kita punya network lah. So gunalah kita punya referral link kita. Lagi satu sebagai orang kata kalau macam kita nak ke dealer lah contoh nak ke dealer, so sebab pembelian dealer ni syarat dia adalah pembelian daripada akaun rangkaian direct kita. Jadi contohnya kalau macam kita nak buat belian GAE tu semua, kita belilah under kita punya akaun yang direct dengan kita. Kalau macam contoh kita ada modal ke apa semua kan, ini dah tajuk nak ke ni pula ni, nak ke ladder to success kan. Okay, tak apa. Okay, untuk yang akaun sebagai orang kata kalau biasa kita kata akaun proxy lah sebenarnya, tapi tak ada masalah lah kalau kata nak register pasangan kita semua, memang guna kita punya referral link lah. Macam tu. Tak kisahlah pasangan ke mak ke ayah ke adik-beradik ke, semua boleh. Okey, itu saja soalan yang ada di ruangan chat. Lopak tau. Ada lagi kita soalan? Kalau siapa yang ada soalan boleh buka mic dan terus bertanyakan dengan Dila. Kalau ada yang saya terlaju ke, yang tak terni ke apa semua, kalau masih tak faham boleh tanya. Didi nak tanya sikit. Ya. Silakan, boleh kenalkan diri terlebih dahulu. Koyum tadi. Sekarang ni saya tengah fight nak naik Didi lah kan. Boleh share sikit tak apa aktiviti yang Didi buat sampai boleh naik Didi dengan dalam masa tempoh masa yang pantas? Ada tak tips-tips buat kontes dekat downline ke apa ke? Saya ingat Tuan Koyum ni perlu masuk semasa hari Khamis ni. Banyak tips pada hari Khamis. Sebab speaker sharing. Itulah. Speaker sharing tu. Kalau saya sebenarnya saya tak ada tips sebenarnya. Saya just saya sharing sahaja. Saya tak adalah tips bagi-bagi ni ke semua, tak ada. Macam saya actually sebab saya masa saya dealer, perjalanan saya sebelum saya dealer, saya punya direct saya tu dah dealer dulu. Macam tu. So dia actually dia membantulah. So lepas tu saya dealerkan suami saya dealerkan anak saya sebab kita punya modal tu actually kita pusing-pusing kat situ je. Jadi sebab saya bila kita dah kat situ pun dah membantulah kan. Suami dengan anak tu dah 2 dealer dah. So saya cuma perlukan 3 dealer sahaja lagi untuk saya ke dealer developer. So untuk 3 dealer ni alhamdulillah lah, satu tu dah awal-awal dah dealer dah. Satu awal dah dealer dah, so tinggal 2 sahaja. So nak kata perjalanan tu mudah, tak adalah mudah sangat, tapi
Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Saya tak ada tips yang kata buat benda pelik-pelik, tak ada. Saya just sharing sahaja. Sharing non-stop lah. Sharing dekat Facebook, sharing dekat status WhatsApp. Don't stop lah sharing tu. Sebab sharing tu kita macam update dekat Facebook tu semua, actually sebenarnya bukanlah kita nak menjual ke nak apa, tapi sebagai satu awareness. Satu awareness bagi tahu kawan-kawan, dan sebenarnya saya ni sebenarnya saya tengah buat quantum metal. Saya berada dalam quantum metal. So bila actually diorang kalau kata diorang tu tahu daripada tempat-tempat lain lah, contohnya diorang ternampak ke ada orang lain yang share ke kan, one day Allah tu maha kaya lah kan, itu semua Allah lah yang gerakkan. So bila dia tahu dah, dia dah set dah nampak kat dalam kepala dia tahu, kawan aku yang ni buat quantum metal. So bila dia nampak quantum metal, sebenarnya dia datang balik pada kita. Dia datang balik pada kita, aku nak buka account lah, aku dah tahu dah quantum metal. Macam tu je, sebagai satu awareness. Tak ada tips lah, saya tak ada tips sangat. Sekarang dah ada berapa dealer dah? Dah ada 3. Dah ada 3. Okey, lagi 2. 3 tu dipermudahkan. siapa? Ada relatif tak antara 3 tu? Saya tak kahwin lagi. So Mak? So struggle Adik-beradik? Adik-beradik ni daripada 3, seorang ni yang join, lagi 2 tu tak nak, tak terbuka hati lagi lah. So tengah struggle lah, sebab kalau ada partner tu senang sikit, tapi ni partner pun tak ada. Kena cari partner lah kalau macam tu. Kena cari partner lah kalau macam tu. Itulah pasal. Mungkin kena naik DT tu ke baru orang nampak. Sudah. Itu nanti yang nampak tu mata dia pula. Kalau boleh ada rezeki boleh jumpa lah, nak berguru juga. Okay. Semoga dapat tips Tuan Qayyum. Alhamdulillah, thank you so much. Alright, okay. Ila, boleh tak terjelaskan sedikit berkenaan dengan registration untuk untuk akaun anak-anak ni bawah 12 tahun ni? Okey, untuk bawah 12 tahun. Email mereka dan nombor handphone juga ke? Perlu. Untuk handphone saya tak payah kot, email je kot. Nak senang email lah. Kan, nak senang email saya rasa kot. Ada handphone ke? Tak perlu saya rasa handphone. Email saja. Okey, kita boleh register sama juga macam kita buka akaun dekat bank. Untuk anak-anak yang bawah 18 tahun boleh join akaun bersama parents lah. Sama ada ibu ataupun ayah. Kita ada form. Actually, form tu semua kita boleh dapat dekat chat live. Kalau biasa yang pergi dekat website Quantum Metal, kita ada live chat tau dekat tepi belah bawah belah kanan. Okey, dekat live chat tu semua ada kat situ. You nak apa? You cakap je nak buka akaun company boleh, nak buat joint account yang untuk anak-anak pun boleh. Semua ada dekat situ. Selain daripada situ, kita pun ada share juga dekat group. So boleh isi form yang tu, submit sahaja dekat customer service. Dia orang yang akan createkan, attachkan dengan surat beranak dia orang lah. Yang penting memang kena create lah email tu, memang kena ada satu email khas untuk dia orang. So nanti dia punya account dia tu akan appear dekat dalam kita punya yang dekat GSA tu lah. So akan ada, kalau kata kita create satu account untuk anak, akan ada satu GSA number untuk anak. Kalau ada 10 anak, ada 10 lah. Macam tu. Okey, dia tanya juga berapa hari selalunya selepas kita request registration untuk anak ni. Berapa hari tu tak boleh nak janjilah, bergantung kepada customer service. Customer service lah. Tapi boleh lah kalau kita rasa macam dah agak seminggu tak settle lagi tu, buatlah, cuba call ke, cuba live chat ke untuk dia orang percepatkan. Okey, untuk Puan Nadia Azihar yang dah email tapi tak dapat respon lagi, saya nasihatkan Puan yang pertama, Puan email lagi sekali. Okey, gunakan skill untuk email supaya orang melihat tu. Yang kedua, selepas email, Puan live chat. Okey, kemudian call jugalah. Saya harap salah satunya
akan customer service prasarana sebab untuk makluman semua sekarang ini customer service ni dia fokus kepada sistem terlebih dahulu. Sebab kita nak selesaikan sistem ni secepat yang mungkin untuk semua orang, kemudian dia akan fokus untuk benda-benda lain, insyaAllah. Tak boleh hantar satu email untuk 2 atau 3 anak sekaligus. Ya, memang tak boleh. Satu orang, satu email. Macam mana nak register? Maksud dia yang tak boleh hantar satu email untuk 2-3 orang. Boleh. Dia boleh untuk boleh je untuk nak kita, maksudnya kita nak register 2 orang anak kan. So kita hantar satu email je bagi customer service. Maksud dia yang email yang lagi satu tu email untuk nak create account tu. Sebab kat dalam form tu dia akan minta email untuk anak. Jadi kita kena createkan satu email khas untuk anak. Create lah Gmail ke apa ke. Yang tu memanglah. So yang untuk nak hantar tu boleh je kita nak hantar satu email untuk apa? Untuk nak create account untuk anak-anak kita. Kalau contoh ada 2 sekali. Hantar je lah 2 sekali. Boleh, tak ada masalah. Saya rasa macam ada soalan yang dekat atas ni macam tertinggal. Bagaimana nak register? Okay, untuk anak pun ada kelas ke nak daftar QM untuk ahli baru bawah kita. Kelas cara nak daftar kita ada buat kan? Kita ada buat kelas nak daftar ke? Tak ada sebab kita adalah yang apa step-step dia tu ada, PDF file tu ada untuk step nak daftar tu semua ada. Boleh dapatkan kat dalam grup. Okey, yang untuk nak tanya puan beli setiap bulan GAE ke ada beli GSA juga untuk sebelum puan jadi BD. Okey, untuk nak rank up ni actually GSA tak dikira ya. Untuk kita rank up daripada apa nak jadi introducer, nak jadi dealer developer, GSA tidak dikira, hanya pembelian GAE kali 10 sahaja. Okey, mungkin kita tertinggal yang tadi tu soalan yang tu. Okay, next. Kalau nak faham untuk naik dan jadi konsultan tu, tuan-puan kena fokus masuk kelas pada hari Rabu. Berkenaan dengan pastikan semua masuk kelas setiap malam lah. Sebab kita setiap malam adalah tajuk yang berbeza. Jadi kalau dapat masuk every night itu bagus. Kalau tak dapat, kita ada juga rakaman. Still boleh tengok juga kalau kata ada kekangan masa ke apa ke. Boleh tengok rakaman. Betul. Hari ini kita fokus kepada fahami, ketahui dan lanjut berkenaan dengan syarikat terlebih dahulu dan juga produk. Okay. Yang Lisa ni, kenapa Lisa? Kena reject? Apa maksud kena reject ni? Tak. Yang tadi, yang email tu. Sisila. Macam ni maksudnya tak boleh hantar? Tak boleh hantar sekali sebab kan nanti dia nak attach surat beranak dengan IC. Okey. Jadi satu email daripada mak lah. Daripada mak ke bapak ke penjaga nak hantar dekat CS memang kena satu email. Sebab kat dalam tu nanti ada surat beranak. Lepas tu IC depan belakang kena attach. So kalau macam Lisa ada 4 anak kan. Lisa kena hantar email satu-satu. Oh ya ke? Tak boleh sekaligus. Dia reject. Oh ya? Atas reason dia? Atas reason dia takut nanti kan tersalah surat beranak dengan apa ni? IC. Okay. Faham. Satu. Tapi sepatutnya surat beranak tu ada nama kan? Mungkin ada nama tapi dia suruh buat satu-satu juga. Mungkin takut dia takut ni lah kot. Takut kita follow dia pula. Macam tu. Tapi memang cakap dengan dia orang memang setiap anak tu kena create satu email jugalah. Takut dia orang confuse kan. Setiap anak memang kena ada satu email. So nak hantar request lah, maksudnya request untuk nak create account tu kena hantar satu-satu macam tu. Kalau ada 10 anak kena hantar 10 email lah. Satu penjaga maksimum boleh 4 orang sahaja bawah dia. Saya bantai sampai 10 tak boleh, dia maksimum 4 je. Kalau mak dah 4, kalau ada 10 lagi 4 kena parking kat bapak dia lah. Lagi 2 tak tahu lah pergi mana. Okay, ilmu baru ni ada 4 je Sebab saya anak 3 je. Alright. Terima kasih Lisa. Terima kasih Lisa.
Tuan Haji Abdul Awang bertanyakan berkenaan dengan rakaman kelas. Tuan boleh tengok balik update rakaman di dalam grup nanti, saya akan share. Dan esok malam sekiranya Tuan tak dapat join, Tuan boleh tengok rakaman lah. So Puan Azrida ni dia bertanyakan tentang commission antara introducer dan dealer. Sepatutnya Puan masuk untuk kelas pada hari Rabu berkenaan ni. So mungkin tapi tak apa, kita jawablah. Kita jawablah introducer dengan dealer ni. Okey, apa beza dia? Beza dia sikit dengan banyak. Okey, kalau introducer dia punya commission hanya up to 2% sahaja. Berbanding dengan dealer up to 7%. Kalau introducer maksudnya within introducer dengan introducer tak dapat apa-apalah sebab masing-masing dah dapat 2% kan. So tak dapat apa-apa. Tetapi kalau berada di dealer dan introducer still lagi dapat 5% overriding. Itulah best, of course lah best dealer daripada introducer. Alright, saya ingat itu adalah soalan terakhir untuk kita pada malam ini. Ada lagi ke? Last. Boleh buka. Ada lagi tak soalan? Last. Okay, tak ada soalan. Okay, kalau tak ada boleh beri ruang kepada saya untuk berehat awal lah pada malam ni. Alright, semua faham saya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan esok kita akan fokus kepada sistem pula. So tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi kurang mahir macam mana nak beli, macam mana nak jual, macam mana nak tengok untung, macam mana nak nak transfer emas kepada akaun suami ke akaun orang lain. So boleh join esok. Macam mana nak copy link untuk kita share dengan orang lain, kena join kelas esok. Right. So sebelum saya mengakhiri sesi pada malam ini, saya berikan laluan sekali lagi pada Sisila kalau ada apa-apa yang nak dikongsikan. Last, Sisila. Apa yang nak kongsi? BOP hujung minggu ni. BOP. Okey, nak iklan sikit lah. Okey, BOP kita untuk ada tak orang Johor dalam ni? Yang mana kalau orang Johor yang berdekatan dengan Senai, kita punya BOP pada 10 hari bulan 10 hari bulan di area Senai di Zam Saham Hotel. Kita akan buat BOP. Okey, Nadia orang Johor. Alright, saya dah daftar tapi tak bayar lagi. Sila buat bayaran. InsyaAllah siapa yang tunggu tapi kita tak naklah, surprise lah sikit surprise. Okey, siapa yang berada di area berdekatan, jauh-jauh sikit pun boleh je datang. Okey, jom kita jumpa di BOP pada 10 hari bulan 6. Hari Sabtu ni lah. Hari Sabtu ni kita jumpa. Kita akan ada juga penampilan istimewa iaitu senior merchant kita, Datuk Faizal. So jom ramai-ramai meriahkan kita punya face to face punya pertemuan. Selalu jumpa dekat dalam Zoom je kan. So kita jumpa di Senai nanti 10 hari bulan. So untuk sekarang, untuk siapa yang baru je buka akaun, kalau yang mana nak bermula tu, saya rasa masa yang agak sesuai lah. Paling tidak grab lah 1 unit JAE kali 10. 1 unit. 1 unit JAE kali 10. Kalau ada lebih, masuklah lebih. Sebab kalau kita tengok harga sekarang ni 62 poin. Betul ke 62? Bukan 63 dah ke? 62 berapa? Kejap naik betul ke? Kejap. Ya Allah. Berapa naik? 62. Kalau dekat QM dah 63. Ada, I tak tahu ada apa Allah, I belum tekan lagi ni. Tadi nak tekan tak sempat. Ada nak tekan. 64.45 seriously? 63. Saya baru beli. Okay. Alah, saya nak tekan.
Saya ingat lepas saya bagi top ni saya nak tekan. Alamak dah naik. Tak sempat dah. Okey. Okey, untuk Tapi tuan-tuan dan perempuan. masih lagi di area zone apa Membeli. orang panggil? Zone membeli ataupun zone memborong. Masih lagi ni lah. So kalau beli dekat harga sekarang ni, kalau kita kira okey, kalau kita kira harga sekarang ni, kalau kita beli dekat 62, 63 lah katakan harga 63. Okey, 63 kita pluskan dengan kita tolakkan dengan katakanlah kita nak jual dekat 68. So kita ada 5%. 5% pula $5. So $5 bahagikan dengan 63, kita kalikan dengan 100. So kita ada kenaikan hampir 8%. 8% tolak dengan spread 3%. So kita ada keuntungan 50%. So kalau bermodalkan satu unit RM1,000 lebih kurang 1,100 macam tu. Kalau 50% adalah keuntungannya adalah 500. Kalau kita bermodal 10,000, 50% adalah 5,000. So buatlah pilihan masing-masing. Nak beli satu, nak beli dua, nak beli tiga. Kalau beli sekarang saya tunggu 68 lah at least. 68 ke, saya rasa 67 ke. At least kita senang kira je. Kalau kata beli JA kali 10 ni, kita beli satu unit modal lebih kurang 1,500. Kalau that time masa kita harga emas naik, kita tengok kalau akaun kita dah jadi daripada modal 1,500 dah jadi 2,000 tu, actually dah boleh terminate dah. Take profit lah dulu kan. Dia turun kita masuk balik. Macam tu je, senang je nak kira. Kalau rasa macam susah sangat nak kira nak berapa persen kan. Kalau kata 1,500 modal, lepas tu kita terminate dekat 2,000, so kita ada dalam RM500 lah kat situ kan. Mana nak dapat RM500 within, orang kata kalau tempoh tak sampai setahun boleh dapat RM500 tu. Much better lah daripada bonus yang 5% tu, betul tak? So grab lah GAE kali 10. Sebab rata-rata pun saya percaya yang mana masuk quantum metal ni bukanlah sekadar nak menyimpan di GSA sahaja. Saya percaya macam itulah kan. Selain daripada GSA dengan GCA, of course lah GAE kita punya killer produk. Sebab kadang kalau kita yelah tempat lain kat mana lagi yang ni, kalau macam tak semua orang pandai trade saham, pandai main saham apa semua kan. Unit trust pun agak merundum juga kan. Jadi kat mana lagi yang ada selain daripada yang ni lah, saham, unit trust, ASB kan, tabung haji. Quantum metal adalah salah satu option yang much better lah kalau pada saya. Jadi kalau macam saya, memang saya tak simpan duit dah dekat bank. Saya memang letak dekat GSA. Naik turun pun dia dekat situlah. Sebab bila kita letak dekat dalam GSA ni, actually kita lock dalam bentuk gram. So kalau emas naik, nilainya pun akan naik juga. So memang kita percaya untuk long term emas ni akan sentiasa naik. Untuk short term, yes, dia ada turun naik kan. Tapi untuk long term, insya-Allah dia akan sentiasa naik. Kita tengoklah, tunggu tahun depan berapa harga emas 1 gram. So siapa yang tak bermula, nanti tahun depan akan cakap lah, alamak rugilah masa tu tak beli kan. Jadi untuk JE kali 10 ni, ia adalah untuk short to mid term. So grab lah, sementara harga masih di zone buy lah kalau kita kata sekarang. Sebab dia pernah naik harga tertinggi 66 point something lah, 66.45 lebih kurang tak silap kan. So kalau dia pergi balik 66 pun dah ada profit dah kat situ kalau kita beli dengan harga sekarang ni. Alright, itu sahaja pesanan daripada saya. Untuk yang nak buat passive income tu, don't stop sharing. Kan, orang tengok ke, orang like ke, orang tak like ke, jalan terus. Sebab kalau kita sharing tu sebenarnya ia adalah satu awareness. Macam ada iklan. Kalau kita tak iklan, orang tak tahu kan. Buat sorang-sorang senyap je, siapa nak tahu kan. Jadi don't stop sharing. Sharing saja. Orang nak like ke, tak nak like ke, tak kisahlah. Yang tu tak perlu ni, tak perlu risau. Alright.
Itu saja daripada saya. Jika ada kekurangan tu adalah kelemahan daripada saya, dan jika yang baik itu inilah, buatlah yang ambil lah yang baik daripada saya, yang mana yang buruk tu buang tepi je. Okey? Itu sahaja. Ada lagi ke yang ni? Alright. So thank you Didila. Nak tanya. Teringat saya Ada lagi pertanyaan. pesanan Datuk. Datuk Faizal ada pesan supaya kita kuasai, fahami dengan jelas tentang syarikat dan juga produk terlebih dahulu. Alright, untuk sesi road tour di Zam Saham Hotel Senai Johor, pada tuan-tuan dan puan-puan, kita ada penampilan istimewa oleh Datuk Faizal, yang mana Datuk Faizal merupakan senior merchant kita dan beliau akan kongsikan closing teknik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang baru join, yang mana yang dah pun join, consultant, dealer, juga saya sarankan untuk join kerana ada ilmu baru, ada perbezaan yang sangat bagus untuk kita dapatkan daripada Datuk Faizal ini. Cara dia close client. And then kita juga ada Dr. Wida dan Didi lain yang akan bersama kita pada hari Sabtu nanti. Alright. So untuk tuan-tuan dan puan-puan, tadi kalau Sisi Ila sarankan tuan-tuan dan puan-puan membeli 1 unit GAE, tapi saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan membeli 3 unit GAE dalam satu resit untuk bulan ini. Kerana apa? Kerana lupa kita ada ni. Ada laksanakan ataupun membuka lucky draw untuk bulan ini. Sepanjang bulan 6 ini kita ada lucky draw kepada mereka yang membeli 3 unit GAE 10 dalam satu resit, boleh sertai lucky draw yang mana boleh berpeluang memenangi 1 keping dinar emas yang kita sediakan sebanyak 5 keping dinar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mana dah beli pre-out receipt pembelian tersebut, kemudian isi form isi maklumat berkenaan diri tuan-tuan dan puan-puan dan kepilkan resit tadi ke dalam Google Form yang kita sediakan. Alright. So itu saja daripada saya. Saya mewakili Dr. Wida dan juga TGC ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada speaker kita pada malam ini, Didi Ila, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun join video Zoom ini seawal jam 9 tadi, bersedia awal memberikan respon dan memberikan soalan kepada kami. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan